Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sir. Nama saya Nur Atira binti Muhammad Edi Fikri. Nama bateri di 18311442. Saya akan mengambil subjek Organization Behavior. So, saya akan menterangkan tentang tugasan saya adalah final untuk subjek Organization Behavior. Okey. Soalan 1. Soalan dia, terangkan apakah yang akan anda lakukan untuk meyakinkan rohaya serta hujah kenapa anda memilih untuk melakukan perkara tersebut. Okey. Masalah rohaya ni, dia telah mendapat surat untuk berpindah ke Indonesia, maksudnya cawangan baru kan. So Rohaya ni dia tak nak, dia takut untuk bekerja dekat environment yang lain. Sebab apa? Sebab dia tak selesa dengan environment tu. So dia rasa tak nak pergi. So dia nak buat surat untuk memutuskan, untuk menolak rayuan untuk berpindah ke cawangan dekat Indonesia tu. Kalau saya sebagai pengarah, saya akan berjumpa dengan rohaya tu, akan berjumpa dan memberi kata-kata semangat dekat dia tentang tempat baru tu. Contohnya, kita bagi tahulah tempat baru ni, tempat yang dia akan pergi ni lebih selesa. Lepas tu mendapat kebaikan yang lebih lagi, sebab dia adalah pekerja senior dekat kawasan, dekat cawangan dia sekarang. So kalau dia dapat pergi ke syarikat lain, so maknanya dia bertuah, dia adalah orang yang terpilih untuk pergi ke cawangan baru. So berikan dia kata-kata semangat. Contohnya ceritakan dia yang tempat baru ni lebih seronok, banyak lagi akan dapat pengalaman baru daripada cawangan yang baru ni, akan lagi lebih banyak lagi kawan yang ada. Okey, cawangan tu staff-staff dia semua mesra. Okey. Seterusnya, meyakinkan dia bahawa yang dia boleh bekerja di tempat tu. Maksudnya kita yakinkan dia yang kata rohaya boleh kerja kat tempat baru ni sebab environment dia yang lebih seronok, yang banyak lagi kemudahan yang tak ada dekat cawangan ni. Beri dia kata-kata yang seronok, yang memberikan dia semangat untuk pergi ke cawangan baru. Yakinkan dia lah, macam yakinkan dia yang kata tempat baru tu lebih selesa semua tu lah. Okey, yang seterusnya adalah menceritakan kebaikan sekiranya dia pindah ke tempat yang baru. So ceritakanlah apa kebaikan dia kalau dia pindah ke cawangan baru tu. Dia akan lebih dapat banyak pengalaman yang baru, suasana yang baru, kawan yang baru. So dia punya fikiran akan lebih terbuka, pengetahuan akan dapat lebih banyak sebab dia pergi ke tempat yang baru. Dia tak duduk di satu kelompok yang sama je. Kalau kita duduk satu kelompok yang sama, kita punya fikiran ni tak terbuka, asyik dengan orang yang sama, buat benda yang sama, semua benda yang sama. So kita punya pemikiran tak terbuka. So kalau kita pindah ke tempat baru, cawangan yang baru, kita akan boleh dapat macam-macam lagi kebaikan. Contohnya kita dapat tahu benda yang baru. Contohnya yang kita tak tahu dekat tempat sekarang, tempat kita kerja sekarang, kalau kita pindah ke tempat yang baru, kita dapat tahu apa kebaikan benda yang baru yang kita tahu. Okey. Mungkin boleh dapat, dia akan dapat kawan, kita akan dapat lebih ramai kawan. Yelah, kat pindah tempat baru kan. Okey, itu je untuk soalan 1. Untuk soalan 2, terangkan apa yang anda faham tentang kedudukan anda sebagai penyelia serta apakah tugas dan peranan baru anda sebagai penyelia. Okey. Saya akan terangkan apa yang anda faham tentang kedudukan anda sebagai penyelia. Okey, apa yang saya faham,
kedudukan penyel ni memastikan pasukan mereka mencapai matlamat mereka. Maksudnya setiap syarikat akan ada matlamat dia. So kita sebagai penyelia, kita perlu mencapai matlamat mencapai matlamat syarikat yang telah syarikat adakan. Okay, visi-misi syarikat kita dan penyelia dan organisasi yang lain kena bekerjasama, bertanggungjawab untuk memastikan matlamat kita tu sampai, matlamat syarikat kita tu. Okay. Selain tu, penyelia ni juga kena bertanggungjawab memastikan kesejahteraan organisasi yang bawah-bawah dia tu untuk bekerja dekat syarikat tu. Maksudnya kita dapat kerja, maksudnya memberi keselesaan kepada organisasi staff-staff yang bawah. Okey, membantu kalau ada masalah. Okey. Yang kedua adalah apakah tugas dan peranan baru anda sebagai penyelia. Okey. Membantu pasukan memahami sasaran prestasi dan matlamat. Okey, kita boleh berjumpa, kita kena buat mesyuarat, berjumpa dengan organisasi bawah, menerangkan tentang dan memahami dan menjelaskan sasaran-sasaran prestasi dan matlamat syarikat. Macam yang saya cakap lah, kita kena penyelia dan organisasi bawah mestilah bekerjasama lah untuk mencapai matlamat syarikat kita tu supaya tercapai. So organisasi dan penyelia ni kena bantu antara satu sama lain untuk mencapai matlamat tu. Okey, dan menjelaskan apa sasaran syarikat kita. Okey, cerita matlamat kita, sasaran. Okey, kita perlu capai sasaran ini sebelum tahun ini. So kita kena ceritakan dekat orang-orang organisasi bawah. Okey, seterusnya membantu dalam menyelesaikan kecemasan. Sebagai contohnya, kualiti atau masalah pelanggan mungkin meningkatkan kepada penyelia pasukan untuk mengendalinya. Okey, contohlah ada masalah. Kita sebagai penyelia kena cuba selesai dan kita kena selesaikan masalah tu. Cuba sedaya upaya untuk menyelesaikan masalah tu supaya organisasi bawah tu nampak kita sebagai penyelia ni bekerja sama dan bertanggungjawab selesaikan masalah jika ada sebarang masalah. Dari segi masalah organisasi ke syarikat ke, kita kena sama-sama. Maksudnya kita kena tunjuk kita punya effort yang kita ni menyelesaikan masalah. Okey. Seterusnya adalah menyediakan laporan dan kemaskini aktiviti kepada pengurusan. Okey, kita ni kena sentiasa menyelesaikan kerja kita. Okey, menyediakan laporan, kemaskini laporan yang patut kita kemaskini, yang laporan yang kita perlu update, yang perlu kita perbetulkan. Kalau ada salah ataupun ada benda pembaharuan, kita kena kemaskini laporan tu supaya laporan tu dapat sentiasa dikemaskini, sentiasa diupdate. Okey. Ataupun kemaskini aktiviti bulanan syarikat, aktiviti apa-apa sebarang aktiviti yang syarikat lakukan. Okey. Dan kita kena buat kerja tu dengan kemas. Okey. Kena buat dengan kemas lah. Supaya pengurus ni tengok kerja kita kemas dan teratur. Kita kena tunjuk contoh kepada orang orang organisasi bawah yang kita punya hasil kerja kita kemas. Kalau pengurus minta, kita boleh maksudnya kita tak terlambat. Maksudnya kita menepati masa. Kalau diminta pada tarikh sekian-sekian, kita kena bagi, kita kena selesaikan sebelum tarikh tersebut supaya kita dapat hantar kita punya laporan pada masa yang ditetapkan. Okey. Itu sahaja daripada saya.
Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sir.